lengahkan masa, kita teruskan dengan tazkirah kita untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan untuk kita bersama, insya-Allah. Dan Allah beri juga keberkatan kepada tuan-tuan puan-puan yang ada, yang hadir pada majlis ilmu, walaupun dalam keadaan atas udara, kata walaupun tak semuka, tak bertemu jasad, tetapi bertemu antara mata melalui alam udara lah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita bersama, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Saya pilih tajuk ini, tajuk cerita ini disebut dalam kitab beberapa kitab. Yang pertama kitab rujukan sebagai kitab Bahrul Mazi. Yang pertama, yang kedua kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, dan juga dalam kitab Daqaiqul Akhbar, dan juga dalam kitab Jami'ul Fawaid. Ada beberapa kitab merujukkan kita mengenai cerita tersebut. Kalau kita dalam kitab Bahrul Mazi, di dalam jilid yang ke-11 muka surat 21 ada cerita tentang kejadian baginda Nabi Adam AS. InsyaAllah kita akan berkongsi segala kesempatan masa pada malam ini, insyaAllah. Harap-harap kita lebih masa lah, insyaAllah. InsyaAllah. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak pergi kepada cerita tentang kejadian Nabi Adam AS, hidup kita ini adalah akan lalu 5 fasal ataupun 5 peringkat, 5 kategori. Yang pertama, alam yang pertama dinamakan alam zarri. Alam zarri ini alam ketika mana seluruh makhluk Allah Ta'ala belum lagi menciptakan manusia. Hanya alam zarri ini Allah Ta'ala kumpulkan seluruh zuriat tadi berada di alam zarri, duduk di belakang sulbi, di belakang baginda Nabi Adam AS. Duduk di sana, Allah kumpul di sana. Sebelum Allah nak pindahkan kita kepada alam yang kedua, dinama alam kandungan ibu. Selepas kita berada di alam zarri, kita akan dipindahkan ke alam kandungan ibu kita. Selepas kita berada di dalam kandungan ibu, ada setengah orang ni 7 bulan dilahirkan, ada setengah mereka sehingga 9 bulan. Adapun Imam kita Syafi'i rahimahullah ta'ala berada di dalam kandungan ibu dia selama 3 tahun, berada di dalam kandungan seorang ibu. Sebab itu kajian para ulama, semakin lama seorang kanak baby itu berada dalam kandungan ibunya, maka ceridiklah pemikiran akalnya diberi oleh Allah. Itu kelebihan dia, kajian para ulama. Dan setelah kita berada di alam kandungan ibu, maka kita akan berpindah ke alam yang ketiga, dinamakan alam dunia. Alam disebut dengan alam fana, alam kebinasaan. Ya, kita akan pergi kepada alam yang keempat. Alam keempat ni alam barzakh. Selepas kita berada di alam barzakh, maka kita akan berpindah ke alam yang kelima, dinamakan alam akhirat, yakni alam mahsyar. Alam yang mana dihimpunkan seluruh makhluk bermula Nabi Adam AS sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah nak pindahkan kita daripada zuriat tadi, alam zuriat tadi, nak pindah kepada alam kandungan, Allah panggil keluar terlebih dahulu. Allah panggil seluruh zuriat. Ketika itu ada zuriat yang baik, ada zuriat yang tidak baik. Maka ketika itu Allah keluarkan, panggil zuriat itu keluar, pergi berkumpul di mana? Dikumpulkan oleh Allah di padang Arafah. Allah kumpulkan seluruh zuriat tadi di padang Arafah. Allah tanya apa? Kenapa Allah kumpulkan seluruh zuriat itu di padang Arafah? Ketika itu Allah tanya terhadap zuriat-zuriat tadi. Allah kata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu, kata Allah. Di saat itu Allah tanya, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka ketika itu seluruh zuriat yang ada di padang Arafah ketika itu mereka menjawab, qalu bala syahidna, ya bahkan ya Allah kami bersaksi engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Seluruh zuriat bersaksi bahawa menyatakan Allah lah Tuhan kami. Maka ketika itu, bila mana Allah dah dengar jawapan daripada seluruh zuriat tadi, maka Allah masukkan seluruh zuriat yang ada di padang Arafah tadi, hantar kembali kepada di belakang baginda Nabi Adam AS. Duduk kembali pada tempat asalnya. Kemudian setelah itu, adakah kesudahan setelah Allah Ta'ala mengambil saksi ketika itu? Selesai di situ tak? Dan selepas Allah mengambil saksi, jawapan kita terhadap Allah, qalu bala syahidna, ketika itu kita dah yakin Allah adalah Tuhan kita, maka Allah tulis, Allah catat jawapan kita tadi, Allah letak kat mana? Allah tulis di
di Hajar Aswad, di batu hitam Baitillahil Haram. Allah letak kat situ. Allah tulis sebab itu setiap orang dapat rezeki, diberi rezeki oleh Allah, mereka pergi ke Baitillahil Haram, dapat mencium Hajar Aswad. Itu anugerah yang diberi oleh Allah. Bukan semua dapat, tetapi orang yang dipilih oleh Allah, alhamdulillah dia akan dapat. Dan Allah catat tulisan itu, diletakkan jawapan kita di Hajar Aswad di ketika itu. Setelah itu barulah Allah Ta'ala pindahkan kita ke alam yang kedua, dinamakan alam kandungan ibu. Setelah kita berada dalam kandungan ibu berapa lama ketika itu, kita dipindahkan ke alam yang ketiga. Alam ketiga ini alam dunia. Alam dunia dinamakan alam tempat ujian. Kalau kita nak cari harta, guna harta tersebut dengan kebaikan, insya-Allah akan jadi manfaat kita dunia juga akhirat. Kalau kita kaya dunia, kaya tak salah. Kaya memiliki harta banyak tak salah. Tetapi guna harta itu mendapat manfaat dunia dan juga akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berada di alam dunia, kita akan berpindah ke alam yang keempat, dinamakan alam barzakh. Alam barzakh ini alam yang mana di antara dunia dan juga akhirat. Antara dunia dan akhirat adalah pertengahan, adalah persinggahan kita nak pergi ke alam yang kedua, yang kelima. Sebab itu bila mana seorang hamba Allah yang soleh, bila mana berada di atas pengusung jenazah tadi, dia kata apa? Wahai orang yang mengusungkan aku, percepatkanlah aku untuk pergi ke kubur kerana aku rindu untuk bertemu dengan Allah. Bila mana saat mereka kata aku rindu bertemu dengan Allah, sampai sahaja jenazah yang baik ini, jenazah yang soleh ini sampai di kubur. Lalu kubur berkata kepada dia, wahai hamba Allah, engkaulah yang paling aku cinta, engkaulah yang paling aku rindui. Saat mana kamu berada di atas aku dahulu, kamu berjalan di atas perut aku, kamu berjalan di atas dada aku, akulah sangat gembira saat mana kamu berada di atas aku dulu. Maka di hari ini kamu ambillah balasan daripada Allah, Allah muliakan kamu pada saat ini. Maka ketika itu Allah luaskan kubur dia seluas mata memandang. Ni kehebatan yang Allah beri kepada orang yang soleh. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah, saat mana dia berada di atas pengusung, lalu dia berkata kepada orang yang mengusungkannya, wahai orang mengusungkan aku, ke mana kamu nak bawa aku pergi pada hari ini? Dia tanya kita, tanya orang yang mengusungkan itu. Lalu ketika itu sampai saja jenazah yang tidak beriman kepada Allah, saat sampai di kubur, lalu kubur berkata kepada dia, wahai hamba Allah, engkaulah yang mana engkau berada di atas aku dulu, engkaulah yang paling aku benci, engkaulah yang paling aku menyampah sekali, kata bumi. Maka dimasukkan ke dalam kubur, maka dihimpit oleh kubur dengan sehimpit-himpitnya. Sebab itu bila mana saat orang tidak beriman kepada Allah, saat berada di alam barzakh, mereka akan yakin, mereka akan nampak. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna, ya Allah, ya Tuhan kami dah tengok ya Allah azabmu dalam neraka ya Allah. Wa sami'na, kami dah dengar ya Allah tepikan jeritan ular yang ada di dalam neraka ya Allah. Farji'na na'mal salihan, ya Allah hantarlah balik kami ke dunia ya Allah, kami nak buat amal salih. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, sesungguhnya kami dah yakin ya Allah, kami dah nampak hari ni ya Allah, yakin nampak Allah tak akan hantar kita balik. Sebab itu kita nak buat apa-apa saja yang kebaikan di dunia, buatlah. Sebab tu pahala yang lebih besar kalau kita nak sedekah, kalau kita nak buat kebaikan di saat mana kita sihat. Bila mana sihat tu pahala lebih besar di saat mana kita sakit. Bila mana kita bagi sedekah saat kita sakit, apa sedekah saat kita sihat, beza pahala dia. Sebab tu pahala yang paling banyak diberi oleh Allah saat mana kita sihat. Bila mana sihat kita guna harta untuk kebaikan, maka pahala dia lebih besar daripada saat kita mana kita sakit, kita infakkan harta kita. Itu kelebihan dia. Sebab itu bila mana orang yang tidak beriman, sehingga bumi pun tak nak terima dia, bumi pun tak nak tengok dia di atas muka bumi ini, orang yang derhaka kepada Allah. Saat mana ketika mana Allah Ta'ala kata kepada bumi, wahai bumi, aku akan ciptakan kamu, di atas kamu nanti ada satu makhluk yang akan duduk di atas kamu, kata Allah. Maka ketika itu bumi bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah makhluk yang kamu ciptakan nanti ya Allah, mereka akan masuk nerakamu akhirnya? Lalu Allah Ta'ala kata apa kepada mereka, pada bumi tadi? Wahai bumi, aku akan ciptakan ada di kalangan hamba-Ku yang taat kepadaku.
ada di kalangan hamba-Ku yang derhaka kepadaku. Maka yang derhaka aku akan masukkan mereka ke dalam neraka-Ku. Mereka yang taat akan masukkan mereka ke dalam syurga-Ku, kata Allah. Setelah itu Allah Ta'ala hantar satu malaikat datang ke bumi. Malaikat yang bernama Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam ini mempunyai 600 sayap. Satu sayap dia buka, satu sayap boleh menutupi antara langit dan bumi. Itu kehebatan Jibril alaihissalam. Dia turun berjumpa dengan bumi lalu berkata bumi kepada dia, wahai Jibril, sekiranya kamu nak ambil tanah yang ada di atas aku ini ya Jibril, nak jadikan makhluk akhirnya masuk neraka Allah, baliklah kamu wahai Jibril. Lalu Jibril pun balik bila mana mendengar ucapan bumi tadi. Balik bertemu dengan Allah, mengadu hal perkara kepada Allah apa yang dikata oleh bumi tadi. Maka Allah Ta'ala perintah pula malaikat yang kedua datang ke bumi. Cerita ini disebut dalam kitab Bahrul Mazi. Kitab Bahrul Mazi ini kitab yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi, seorang ulama yang hebat yang ada di Merbau, di Perak. Makam dia ada di Perak. Seorang ulama. Dia adalah anak murid kepada Tok Kenali. Siapa kenal Tok Kenali di Kelantan? Tok Kenali adalah satu wali Allah yang cukup hebat. Tok Kenali ni berada di Mekah, balik ke Kelantan dengan sekelip mata sahaja. Oleh kerana satu ketika Tok Guru dia niat nak makan durian. Dia kata kepada Tok Guru dia, wahai Tok Guru, tunggu sekejap, dia nak pergi ambil durian. Dia balik berjumpa dengan mak dia, ambil durian, terus sampai di hadapan Tok Guru dia dengan bawa durian tersebut. Ini Tok Kenali, kehebatan wali Allah ini. Dan dia adalah Tok Guru kepada Syekh Idris Al-Marbawi yang mencerita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Bila mana saat malaikat Mikail datang kepada dia, kepada bumi, lalu berkata bumi kepada dia, wahai Mikail, sekiranya kamu nak ambil tanah yang ada di atas aku ini, akhir nak jadikan makhluk yang masuk neraka Allah, baliklah kamu wahai Jibril, wahai Mikail. Lalu Mikail pun balik tanpa mengambil tanah sedikit pun. Lalu Allah Ta'ala hantar malaikat yang ketiga yang bernama Israel. Israel alaihissalam ini adalah malaikat yang akan mengambil nyawa manusia. Malaikat yang akan datang kepada manusia setinggi mana pangkat kita, sehebat mana rumah kita, setinggi dalam mana kedudukan kita, dia akan jumpa kita saat mana sampai masa nanti. Malaikat Israel alaihissalam ini besar tak besar, dia disebut dalam kitab Daqaiqul Akhbar dan juga dalam kitab Jami'ul Fawaid. Kepala dia sahaja berada di bawah arasy Allah dan kaki dia berada di bumi yang ketujuh. Itu besarnya malaikat Israel alaihissalam. Malaikat Israel ini mempunyai ada 3,000 sayap yang ada pada diri dia. 3,000 sayap yang ada pada diri malaikat Israel alaihissalam. Tetapi kematian itu lebih besar daripada malaikat Israel. Disebut juga dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Malaikat Israel ini dia mempunyai 70,000 sayap. Besar tak besar dia ni? Satu ketika Allah Ta'ala panggil seluruh para malaikat menghadap Allah. Saat mana seluruh para malaikat menghadap Allah ketika itu, lalu Allah Ta'ala kata kepada mereka, aku nak tunjuk kepada kamu wahai malaikatku satu kejadian yang aku cipta yang tak pernah kamu lihat dan tak pernah kamu dengar suara mereka. Aku ciptakan satu kematian. Lalu kematian itu Allah tutup. Allah hijabkan kematian itu dengan sejuta hijab. Maka ketika itu Allah angkat hijab dan Allah perintah kepada kematian, wahai kematian, bukalah seluruh sayap kamu, maka seluruh mata kamu. Maka ketika itu buka seluruh sayap dia, terbang di atas para malaikat. 1000 tahun para malaikat pensan, termasuk malaikat Israel alaihissalam. Ini besarnya malaikat kematian ini. Kematian ini juga akan diberi tugas kepada Israel. Israel adalah malaikat dan tugas dia adalah kematian tadi. Dia akan menyamin nyawa seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di atas muka bumi. Israel alaihissalam ni tubuh dia berbulu. Tubuh dia dijadikan oleh Allah daripada bulu za'afaran. Dan setiap bulu yang ada pada tubuh malaikat Israel ini ada mata-mata makhluk yang bernyawa di atas muka bumi. Saat mana mereka dah sampai ajal dia, saat mana umur dia dah pendek, dah cukup masa, maka Israel akan pandang kepada bulu yang ada, mata yang ada pada diri dia tadi, maka gugurlah seorang hamba Allah ataupun mereka yang berada di atas muka bumi tadi. Itu besarnya malaikat Israel alaihissalam. Lalu bumi berkata kepada malaikat Israel, wahai Israel, kalau kamu nak ambil tanah yang ada di atas aku ini,
nak jadikan makhluk akhir yang masuk neraka Allah, baliklah kamu ya Israel. Lalu Israel ini menjawab, wahai bumi, aku datang dengan utusan Allah. Kalau aku tidak ambil apa yang disuruh oleh Allah, maka aku tergolong di kalangan hamba yang derhaka. Maka ketika itu bumi mendengar jawapan Israel, maka terdiam bumi. Lalu Israel pun mula ambil tanah daripada utara, daripada selatan, daripada timur, daripada barat. Setiap penjuru tanah diambil. Setiap tanah diambil, tanah merahnya, tanah putih, tanah hitam, tanah lembut, tanah kasar, tanah keras. Berbagai bentuk tanah dan berbagai warna tanah. Sebab itu, kita anak cucu Nabi Adam berwarna-warni kulit. Bermacam-macam warna kulit. Dan juga bermacam-macam perangai manusia. Sebab apa? Ketika diambil tanah tadi, berbagai bentuk dengan tanah masinnya, dengan tanah tawanya, dengan tanah berbagai bentuk tanah. Sebab itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu Israel pun bawa balik tanah segempan, tanah berjumpa dengan Allah. Dia kata, ya Allah, untuk apa tanah ini ya Allah? Maka kata Allah kepada Israel AS, ya Israel, ulilah tanah yang ada pada kamu itu. Maka Allah Ta'ala perintah, maka dia uli. Dia uli tanah tadi jadi seketul tanah liat. Maka ketika itu setelah jadi tanah liat, dia tanya, ya Allah, untuk apa tanah ini ya Allah? Lalu kata Allah kepada Israel, ya Israel, pergilah kamu ke dalam syurga mengambil tanah yang telah kuciptakan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kehebatan baginda Nabi Muhammad. Sebab itu kehebatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Nabi sebut, aku adalah awal makhluk diciptakan oleh Allah dan juga aku adalah makhluk yang awal akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat. Sebab itu mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Disebut dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani mengatakan, satu ketika Allah perintah malaikat Israel, malaikat Israfil, malaikat Jibril pergi ke dalam syurga mengambil pakaian, mengambil mahkota, mengambil borak yang paling laju dalam syurga, bawa balik kepada Allah. Lalu mereka tanya, ya Allah, untuk apa, untuk siapakah pakaian ini ya Allah? Lalu kata mereka, ya Allah, kata Allah kepada mereka, wahai malaikatku, wahai hambaku, pakaian ini, borak ini, mahkota ini untuk kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kamu pergi carilah makamnya, kamu pakaikan kepadanya apa yang aku anugerahkan kepada kekasihku ini. Maka ketika itu malaikat tadi pun pergi sampai di pertengahan langit, mereka berhenti, mereka bercerita tentang mereka, di manakah makubur Nabi Muhammad, ke manakah makam Muhammad. Lalu di saat mana mereka tanya di mana makam Muhammad, ketika itu lalu bergoncang bumi, bergoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya bumi bergoncang. Saat itu adalah petanda nak menunjukkan saat nak berlakunya kiamat sudah hampir. Bila mana goncangnya bumi, maka Allah pecahkan bumi yang pertama dipecahkan oleh Allah, yakni bumi kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas pecah kubur Nabi, Nabi pun bangkit daripada kubur. Nabi sapu pasir di atas kepala dia. Nabi tengok ke kanan, ke kiri, ke belakang. Tak ada manusia. Tapi Nabi pandang ke hadapan ada Jibril AS. Dia tanya, ya Jibril, hari ini hari apa ya Jibril? Kata Jibril AS kepada baginda Nabi SAW, ya Muhammad, hari ini adalah hari syafaat kamu untuk umatmu, wahai Muhammad. Ketika Nabi mendengar hari ini adalah hari syafaat Nabi untuk umatnya, maka Nabi tanya, aina ummati ya Jibril, di mana umatku sekarang ya Jibril? Adakah mereka disiksa? Adakah mereka diazab? Kata Nabi SAW. Maka Jibril menjawab, wahai Muhammad, mereka belum lagi dibangkitkan oleh Allah. Mereka belum lagi dibangkitkan oleh Allah. Hanya engkau satu-satu makhluk dibangkitkan oleh Allah pada hari ini, pada saat ini, kata Jibril alaihi salam. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam kitab Al-Barzanji, disebut Nabi umur 3 bulan Nabi boleh bangun berdiri. Umur Nabi 5 bulan Nabi boleh melangkah ke hadapan. Bila mana Nabi umur mencecah umur 9 bulan Nabi boleh bercakap dan boleh berjalan dengan laju. Bercakap dengan fasih. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mana dijaga oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah menjaga Nabi selama 4 tahun. Halimatus Sa'diyah mengatakan, kata kepada mereka, sejak aku jaga Muhammad ada dalam rumah aku, kata Halimatus Sa'diyah, maka ketika itu aku tak pernah buka lampu dalam rumah aku. Sebab sampai saja waktu malam, masuk saja waktu malam, terang benderang dalam rumah aku, kata Halimatus Sa'diyah. Kerana apa? Kerana cahayanya wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Siti Aisyah sedang menjahit, tiba-tiba jarum yang ada pada tangan Siti Aisyah terjatuh.
terjatuh di atas lantai. Maka ketika itu Rasulullah tak ada dalam rumah. Tiba-tiba Rasulullah buka pintu, buka langsir, terus nampak jarum yang ada di kaki Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Nak menceritakan tentang kemuliaan, kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam Jumaat ini kita banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dengan selawat paling senang adalah sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu orang yang banyak selawat kepada Nabi, banyakkan istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan ampun dosa kita. Setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita Allah akan berkati. Apa sahaja usaha kita, sebab kita usaha dalam apa bentuk saja Allah akan muliakan dalam perniagaan kita. Allah akan muliakan dalam usaha kita. Sebab apa? Dengan keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritakan kepada kita adalah mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit di akhirat dan bangkit di mahsyar. Nabi tak tanya orang lain, tetapi Nabi tanya kita, bagaimanakah kita nak ingat kepada Rasulullah? Cara kita nak ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita banyakkan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tama-tama sekarang kita sudah berakhir dengan di bulan Rabiul Akhir. Kita akan masuk bulan Rajab. Bulan Rajab yang mana bulan cerita tentang baginda yang diperjalankan oleh Allah, diperjalankan daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nabi diperjalankan. Kenapa Nabi diperjalankan? Sebab Allah Taala nak muliakan hati Nabi. Allah nak gembirakan hati Rasulullah. Sebab ketika Nabi berada dalam kandungan 2 bulan, kandungan ibunya, mati seorang ayah. Bila mana Nabi umur 4 tahun, mati seorang ibu. Bila Nabi umur 8 tahun, mati pula seorang nenek. Bila Nabi umur dah mencecah menjadi Nabi, dah tu, hilang pula seorang isteri, hilang pula seorang bapa. Saudara, sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah Allah nak gembirakan hati Nabi. Allah jadikan satu peristiwa berada di bulan Rajab. Allah Taala perjalankan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Allah perjalankan Nabi daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa untuk menggembirakan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi balik daripada Isra dan Mi'raj, maka takdirkan Allah barulah Nabi berhijrah kepada Madinah. Kenapa? Di saat itu setahun selepas Nabi balik Isra Mi'raj, lalu berlaku peristiwa hijrah Nabi daripada Madinah. Sebab ketika itu Allah nak tengok bagaimanakah imanan mereka kepada Nabi. Di situ kita boleh nampak kepercayaan mereka terhadap Nabi. Ada mereka yang murtad kembali, ada mereka beriman kepada Nabi. Mereka yang beriman kepada Nabi, mereka akan ikut berhijrah dengan Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah. InsyaAllah muslimin muslimat dikasihi Allah. Sekadar itu saja perkongsian sedikit sebanyak. Untuk ceritakan banyak lagi poin-poin untuk kita nak kongsikan, tetapi tak oleh kerana masa mencemburui kita. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat yang ada yang hadir pada majlis pada malam ini, walaupun dalam keadaan suasana online, kita dapat mendapat manfaat bersama insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, perkongsian yang saya first time saya dengar kisah yang kejadian Nabi Adam tadi kan. Mungkin kami tak didedahkan dengan kitab-kitab macam Ustaz pergi belajar, mengajar semua kan. Jadi seronoknya dengan adanya medium teknologi sekarang ni, kita boleh mendapat ilmu melalui macam inilah online. Ustaz boleh berkongsi dengan kami. Kami pun boleh berkongsi dengan rakan-rakan, buat recording. Lepas ni saya akan masuk ke dalam YouTube. Maksudnya lebih ramai lagi orang akan tahu lagi tentang kisah Nabi Adam. Maksudnya saya pun baru tahu rupanya kejadian Rasulullah tu diciptakan terlebih dahulu. Sebelumnya Nabi Adam tu diwujudkan fizikal dia lah. Maksudnya Rasulullah tu Allah dah cipta siap-siap dah sebelum yang lainnya. Jadi perkongsian pada malam ni sangat menarik dan baru buat kami semualah. Jadi insya-Allah ada rezeki lagi kita boleh jumpa lagi, dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang sudi pada hadir pada malam ni. Alhamdulillah tadi capai juga dalam 30 orang tadi. Jadi biasanya kita cuba lagi ramailah sebab mungkin kekangan masa, ada orang yang mungkin esok akan bekerja lagi kan. Jadi kita buat yang terbaik. At least kita luangkan 1 jam dalam masa 1 minggu untuk kita buat bacaan ni, perkongsiannya. InsyaAllah
kita boleh jumpa lagi pada minggu depan dengan tetamu ustaz jemputan yang lain juga insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih Ustaz Hafiz. Okey, sesama. Saya mohon maaf banyak kalau ada tersalah, tersilap, terkata, terkasar bahasa. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum tu Ustaz, saya nak tanya. Ustaz kan penceramah bebas. Jadi Ustaz ada YouTube channel ke? Yang cerita-cerita. Sekarang kita baru wujudkan YouTube tersebut. Kita baru wujudkan. Baru tak lancarkan lagi lah. Kita baru wujudkan dan insya-Allah akan datang kita akan kongsikan dah, masukkan ke dalam YouTube channel tu nanti insya-Allah. Oh ya, sebab sekarang ni saya lihat banyak juga YouTube channel yang ustaz-ustaz yang dulu dekat TV, sekarang dia dah masuk ke dalam YouTube kan. Jadi orang boleh tengok ulang-ulang balik kisah-kisah ni kan. InsyaAllah nanti dah bulan depan dah, bulan Rejab dah. Nanti bunyilah banyaklah kisah-kisah Nabi nanti Isra Mi'raj nanti ya. Okay, terima kasih Ustaz. Kalau dah ada sama insya-Allah. Nanti kalau dah ada baik-baik saya akan maklumkan nanti insya-Allah. Ya. Insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh insya-Allah. Okey sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua yang sudah hadir pada malam ni. InsyaAllah kita minggu depan kita dengan ustaz jemputan yang lain lah. Okay.